buat rumah bentuk macam mana tu, simen yang dibancuh tu ikutlah nanti. Simen dibancuh tu tidak berupa lagi, tidak berbentuk, tapi bangunannya berbagai-bagai bentuk kalau kita lihat kan. Jadi ini yang dikatakan bahawa ayat seperti ini nak mengajak manusia supaya jangan angkuh. Jangan kamu merasakan kamu boleh buat bangunan yang moden, yang indah, cantik, berbagai rupa dan sebagainya. Itu adalah semata-mata daripada kamu. Tidak. Kamu hanya mengolah saja. Kamu hanya mereka saja, mencipta saja. Tapi bahan-bahan asasnya siapa yang sediakan? Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah Taala kata dalam Al-Quran, wa sakhkhara lakum ma fil ardi jami'a. Allah telah tundukkan untuk kamu segala yang ada di bumi ini. Jadi besi kita bentukkan macam mana pun tak ada yang membantah, semua ikut ya. Besi yang kita bentukkan, kayu umpamanya kalau rumah daripada kayu-kayu yang bagus ya, kayu jati dan sebagainya umpamanya kan, dia bentukkan bagaimana, diukir dan sebagainya, semuanya ikut ya, ukurannya dan semuanya. Itu dalam pengertian wasakhkhara lakum ma fil ardi jami'a. Ini para jamaah, ayat-ayat yang seperti ini bila kita lihat apa yang dilakukan oleh manusia untuk mengingatkan manusia bahawa kamu semua ini patut bersyukur kepada Allah SWT. Kenapa demikian? Kerana yang menyediakan bahan itu ialah Allah SWT. Tak seorang pun di antara kamu yang mampu mengadakan walaupun segenggam pasir. Tak akan seorang pun di antara kamu. Tak seorang pun di antara kamu yang tak akan mampu mengadakan walaupun 1 meter besi. Tak akan kamu mampu. Yang mampu kamu buat ialah kamu bentuk, kamu olahkan saja bahan-bahan itu. Siapa yang sediakan? Allah. Ini para jamaah yang kita patut ingatkan diri kita dan ingatkan orang lain, supaya kalau kita betul-betul nak dapat hidayah, hidayah yang sebenarnya ialah hidayah melalui wahyu. Hidayah yang sebenarnya ialah melalui wahyu. Saya dah sebut dalam kuliah yang lalu ya. Dalam bab hidayah ini ada 4 bentuk hidayah. Pertama, hidayah melalui fitrah. Yang pertama, hidayah melalui fitrah ialah petunjuk yang didapati oleh makhluk, sama ada manusia ataupun binatang, melalui fitrahnya. Apa fitrahnya? Di antara contohnya lapar. Lapar itu adalah fitrah yang ada pada manusia dan juga ada pada binatang. Bila dia dah lapar, dia nak cari makan. Waktu kecil ya, waktu kecil, macam mana dia cari makan? Dengan mata tak dibuka kadang-kadang kan. Anak kucing 4-5 ekor, siapa yang tunjukkan dia? Itulah susu ibunya. Dia menyendul-nyendul, kena saja, bisa. Siapa yang tunjuk? Allah. Tapi hidayahnya melalui fitrah. Masa dia kenyang dan sebagainya, dia tak mencari-cari. Bila lapar, mencari-cari. Siapa yang memberikan hidayah? Itulah susu ibunya sampai ikut insya dia. Kita pun begitu juga kan. Kita sekecil-kecil kan begitu kan. Itu makin gila. Begitu. Jadi itu kalau kita lihat hidayah melalui fitrah. Hidayah yang kedua ialah hidayah melalui panca indera ataupun daya rasa. Hidayah yang seperti ini ada pada manusia dan juga ada pada binatang. Tapi ada di antara binatang itu yang lebih kuat daripada manusia. Seperti apa? Anjing. Bila nak kesan adanya dadah ataupun tidak, maka anjing yang digunakan untuk mencari di mana adanya dadah. Manusia tak boleh ya. Sebab manusia dia kalau nak tahu dadah atau tak dadah, dia pakai apa? Dia rasa kan? Tapi anjing pakai gigi saja. Dia lebih cepat daripada kita ya. Kita kalau ingin tahu pun belum tahu lagi tu itu dadahnya tepung, maka dia rasa. Tapi anjing sebelum dia rasa, dia dah dapat. Ini hidayah ataupun petunjuk melalui apa namanya? Melalui panca indera. Hidayah yang ketiga ialah hidayah melalui akal. Ini ada pada manusia saja, iaitu manusia dengan memikirkan
dia tak tahu bahawa Allah ataupun pencipta alam ini dia adalah pengasih, penyayang, kaya, mengampunkan dan mengasihani dan sebagainya. Dia tak kenal. Hanya manusia melalui hidayah, melalui apa? Melalui wahyu. Melalui wahyu lah yang kita kenal siapa dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang kita baca, yang selalu banyak kita baca surah Al-Hashr umpamanya, wallahu la ilaha illa anta alimul ghaib wasyahadah wal rahmanur rahim wallahu la ilaha illa al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallah ta'ala. Itu sebahagian daripada sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya, melalui hidayah manusia tahu bahawa Allah itu adalah pengampun dosa. Sebab itu dia tahu bahawa yang hanya boleh mengampunkan dosa ialah Allah. Yang menyebabkan ada orang yang mulanya dia percaya manusia boleh mengampunkan dosa, dan dia fikir rupanya yang mengampunkan dosa bukan manusia, ialah Allah. Kan gitu. Ada seorang pada Indonesia tu, ya, dia bila melihat orang ni datang ke gereja, katanya mereka semua bawa dosa, katanya, dengan muka sedih masing-masing. Bila dah dia kata dosa kamu sudah diampunkan, semuanya gembira, ceria balik. Bila dah balik semua, dia pun duduk sendirian. Dia kata aku pun rasa aku ampunkan dia. Mana dia bunyi. Kalau macam itu, kalau aku diampunkan tempat dia lebih besar, yang lebih besar sampai paling besar, dia pula yang paling besar, siapa yang ampunkan? Maka akhirnya dia pun masuk Islam dan dia tahu bahawa yang mengampunkan dosa adalah Allah. Sebab itu melalui akal manusia tidak akan kenal Allah Ta'ala yang sebenarnya. Maka Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, putuskan
Cuba perhatikannya. Allah Ta'ala dalam ayat ini menjadikan bumi ini tempat tinggal kita yang tetap. Maknanya melalui Al-Quran kita kena faham bahawa manusia tidak mungkin boleh tinggal di lain daripada bumi. Kalau pergi ke angkasa pun berapa orang nak pergi angkasa? Berapa orang? Angkasawan saja 3-4 orang naik, dia duduk kat sana ke? Dah, dia singgah sudah kat bulan, lepas tu turun semua. Kita yang dikatakan dia dah ada bulan kan minggu dulu ke masih ada duduk kat sana juga. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam ayat ini bumi tempat tinggal kita yang tetap. Kenapa? Sebab di bumi lah Allah Ta'ala sediakan keperluan kita, makanan kita, sama ada tumbuh-tumbuhan, sama ada binatang-binatang, ikan dan sebagainya, semua disediakan oleh Allah Ta'ala di muka bumi. Hingga modal-modal yang untuk mendapatkan makanan yang berupa apa? Ditukar menjadi wang ringgit dan sebagainya. Apa dia? Petrol, minyak. Siapa yang sediakan? Minyak ni kat mana? Kat angkasa. Di bumi. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, yang tuan-tuan biasa baca surah Al-Baqarah ini, cerita tentang Nabi Adam dengan Hawa dan juga Iblis yang menggoda. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut apa? Walakum bil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Untuk kamu di muka bumi lah tempat tinggal yang tetap, dan kamu dapat mengambil kesenangan-kesenangan yang disediakan oleh Allah ilahi, hingga waktu yang ditentukan oleh Allah. Waktu ditentukan oleh Allah sebelum berlakunya kiamat. Bila berlaku kiamat yang ditentukan oleh Allah, maka selesailah kehidupan manusia di dunia ini. Ini tuan-tuan, kita kena ajak diri kita, jadilah orang yang suka mendengar Al-Quran, supaya dengan mendengar Al-Quran ini kita dapat tahu hakikat kehidupan kita sebagai manusia. Dan dunia ini yang Allah Ta'ala jadikan hakikatnya apa? Quran yang beritahu dari Allah. Allah memberitahu kepada kita melalui Al-Quran. Manusia ini daripada apa? Untuk apa dijadikan di muka bumi ini? Semua disebut dalam Al-Quran. Dunia ini Allah Ta'ala jadikan penuh dengan apa? La'ibun walahun, main-main saja, lega lalai saja. Betul tak? Betul. Oleh kerana kita ada iman, kita alhamdulillah diingatkan oleh Allah Ta'ala, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan harta dan anak kamu melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Berpasrah kepada ayat ini, kita dalam kehidupan kita, walaupun kita nak berhimpun dan sebagainya, kita tidak akan dilalaikan. Walaupun kita berniaga, hebat perniagaan kita, kita tidak akan dilalaikan oleh perniagaan kita daripada mengingati Allah. Petunjuk mana ini? Petunjuk Al-Quran. Itulah namanya hidayah melalui wahyu. Begini para jemaah, ya, kita tidak dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu kalau manusia itu sesat, Allah Ta'ala kata bukan Allah yang menyesatkan mereka. Sebab Allah dah jadikan apa? Sebab
begitu juga ia digunakan oleh para tentera dan kaum Mu'ad yang tidak tinggal dalam bangunan. Ya. Kalau kita lihat ya, pakaian-pakaian itu, pakaian mereka, pakaian yang dulu ya, daripada bulu binatang dibuat. Jadi bila kita lihat ini, tepat sekali Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nahl tadi, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tattakhidunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ila hin. Dan Allah menjadikan rumah-rumahmu untuk tempat tinggalmu. Ingat ya, kalau tengok ayat ini zahirnya gitu, dia akan kata Allah yang jadikan, aku buat tadi. Tak, maksudnya ialah kamu buat bangunan atau tempat tinggal itu, bahan-bahannya Allah yang jadikan. Satu. Yang kedua, Allah jadikan maksudnya di situ apa dia? Kamu buat itu dengan menggunakan apa? Akal kamu. Akal kamu yang berfikir, kalau sekiranya musim hujan, apa perlu ada? Perlu ada rumah. Siapa yang menggunakan akal untuk berfikir? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksudkan dengan ayat seperti ini. Allah Ta'ala mengatakan, Allah jadikan untuk kamu rumah-rumah kamu sebagai tempat tinggal, dan menjadikannya daripada kulit-kulit binatang menjadi khemah untuk kamu. Kulit binatang yang dijadikan khemah. Kemudian khemah itu boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat. Bila ikut masanya umpamanya ditinggal satu tempat beberapa hari, nak berpindah ke tempat lain, maka kulit binatang ini boleh digunakan untuk dilipat, dibawa ke tempat lain pula, berpindah ke sana. Binatang-binatang yang digunakan untuk berpindah apa dia? Kuda ataupun keldai. Semuanya ini siapa yang sediakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu payah kalau sekiranya kita nak pindah daripada satu tempat ke satu tempat dengan tidak ada kenderaan ini. Nak angkat barang lagi, nak pikul, berjalan berbatu-batu atau berkilometer. Tapi Allah Ta'ala sediakan apa? Binatang tadi, yang menyebabkan kita menjadi mudah. Ini asasnya. Sebab itu sekarang ini manusia berfikir macam mana nak dimudahkan lagi. Apa ayat yang dijadikan yang boleh kita gunakan dalam hal ini? Ayatnya ialah
Tidakkah anda melihat, ini sebagai perbincangan sedikit ya. Tidakkah anda melihat hikmat yang nyata dalam penciptaan bumi ialah supaya ia, bumi, menjadi tempat tinggal yang tenang dan damai, bukannya tempat yang punah dan ranah. Ini menjadi saksi ataupun bukti bahawa ia adalah daripada perbuatan yang maha bijaksana dan yang maha mengasihani. Di mana tempat tinggal manusia? Di bumi. Dan kalau kita lihat bagaimana kita nak merasakan Allah Ta'ala ini maha pengasih, maha pelas kepada manusia, itulah kalau kita perhatikan, walaupun bumi itu putarannya cukup laju, ya, laju, diakui oleh pakar-pakar bidang ini, tapi tak seorang pun terpelanting. Pasal apa? Mereka kata ada satu sistem namanya graviti, ya, sistem graviti katanya. Okey, kita tanya lah, adakah benda itu ada dengan sendirinya? Kita dah sebutkan hari itu ya, bahawa tak akan berlaku sistem itu kalau sekiranya benda itu tak ada terlebih dahulu. Contoh tentang apa? Tentang kejadian hujan. Katanya kerana apa dia? Wap, permukaan laut naik atas, jadi awan, begitulah seterusnya kan? Kalau kita tanya, kalau tak ada matahari, sistem itu akan ada tak? Akan berlaku tak? Kalau tak ada matahari, tak ada pancaran matahari, tak ada laut, sistem itu akan ada? Tak mungkin ada. Sebab itu Allah menggunakan dengan khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala yang ada di antara langit dan bumi. Semuanya Allah Ta'ala. Bila ada itu, maka ada sistem. Sistem kita nak melahirkan anak, apa sistemnya? Mestilah berlaku percantuman di antara dua benih lelaki dan benih perempuan. Itu sistemnya kan. Kalau orangnya tak ada, benih itu ada. Bila tak ada benih itu, sistem itu ada tak? Tak ada. Subhanallah. Ini Allah Ta'ala yang mengajak kita, falyanzuril insanu mimma khuliq, khuliqa min ma'in dafiq, yakhruju min baini sulbin wat-tara'ib. Hendaklah manusia melihat dari apakah dia dicipta oleh Allah Ta'ala. Dicipta daripada air yang memancar, yang keluar daripada tulang rusuk lelaki dan tulang dada perempuan. Maknanya dua benih, iaitu benih lelaki dan benih perempuan, mestilah bercampur. Kalau tak bercampur, tak akan jadi manusia. Sebab dia punya sistem ataupun sunnatul hayat, iaitu peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dua benih ini mesti bercampur. Mesti bercampur kan? Cuba buka surah Al-Insan. Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Telah datang suatu ketika bagi manusia yang tidak disebut apapun dia. Tak sebut manusia ke nama, tak disebut. Sebelum berlakunya apa? Inna khalaqnal insana, sesungguhnya kami telah mencipta manusia min nutfatin, daripada setitis air mani, amshaj, yang bercampur dengan benih perempuan. Ya? Ke ada orang nak buat benih lelaki itu campur dengan tepung gandum? Kalau dengan tepung gandum, dia tak ikut sunnah, dia tak ikut sistem. Sebab sistem yang ditetapkan oleh Allah mesti berlaku benih lelaki dan benih perempuan. Subhanallah. Ini para jamaah yang kita kalau berpandukan kepada Al-Quran, kita dapati semua sistem yang kata-kata dari bumi itu, katanya walaupun putarannya cukup laju, tapi manusia tak terpelanting kerana ada sistem namanya, mereka namakan graviti.
dia akan berada dalam keadaan aman nanti di hidup kita. Hati kita tenteram. Kerana apa? Kita merasakan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Paling mudah dan paling ketara makanan sajalah. Rasa tak kita ni Allah Taala itu adalah pengasih penyayang. Banyak orang yang main sedapnya, best lah kat sini, ada itu jadi fikir. Dia tak fikir Allah Taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukan nak larang ya, makan sedap makan tak ada masalah. Cuma masalahnya merasa tak bahawa Allah Taala itu Al-Ghani, Maha Kaya, sebab tak putus-putus rezeki itu. Al-Rahim, Maha Penyayang kepada kita. Dalam merasakan Allah itu kaya, kita akan merasa Allah Taala itu Maha Penyayang kepada kita. Lama kalau Allah Taala tak tu, dah habiskan dah ikan kat laut. Lama dah tak sempat kita nak makan. Ya, habis. Tapi Allah Taala tidak begitu. Allah itu pengasih, penyayang. Dulu kita dapat dah alami tu dulu kan. Penyakit apa? Semua burung kan. Bukan 10 ekor dah mati. Bukan 100 kilo. Malah bertang-tang lagi bunuh binatang itu. Kenapa sampai sekarang dapat lagi? Sebab Allah Maha Kaya, Allah Maha Mengasihani. Subhanallah. Ini para jamaah yang perlu kita tanamkan dalam hati kita, ya. Penguasaan yang diberikan kepada kita, maknanya kita menguasai apa? Bumi itu ataupun kayu, besi, batu dan sebagainya. Penguasaan yang diberikan kepada kita yang menyebabkan makhluk di muka bumi tunduk dan menyerah diri kepada kita, membuktikan bahawa ia diberikan oleh Raja yang Maha Pemerintah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi dan memberi mereka kuasa. Maknanya dalam hal ini, dalam konteks ini ialah menguasai bahan-bahan yang ada di muka bumi, ya, yang mana manusia itu Allah Taala telah jadikan khalifah. Maksud khalifah di sini ialah nak menunjukkan bahawa manusia lah yang boleh tunjukkan kekuasaan Allah, kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala melalui apa? Melalui akal yang Allah Taala berikan kepada manusia untuk mereka cipta dan mengolah berbagai-bagai bentuk bangunan mengikut kehendak dan selera masing-masing. Siapa yang berinya? Allah Subhanahu Wa Taala. Penyediaan bahan mentah untuk peralatan dan perkakas rumah daripada tanaman ataupun yang tumbuh tanaman dan bulu yang tumbuh di atas kulit binatang ternakan membolehkan manusia menyediakan tempat berehat, perkakas dan peralatan dengan sempurna. Ini membuktikan bahawa dia adalah daripada yang Maha Mulia, yaitu Allah, lagi Maha Pengasih dan Penyayang. Ini yang dikatakan tadi, siapa yang menyediakan bahan mentah? Asalnya bahan mentah, makanan, bahan mentah, ya, besi-besi masih lagi mentah, belum jadi bangunan, itu bahan mentah, ya. Kulit-kulit, kalau waktu di padang pasir, kulit yang dijadikan apa? Yang dijadikan rumah ni. Nah, ini adalah daripada kulit umpamanya dijadikan rumah tempat tinggal. Bahan mentah itu siapa yang sediakan? Allah Subhanahu Wa Taala yang menyediakan. Jadi bahan mentah ini adalah disediakan oleh Allah Taala yang ada di muka bumi ini, ya. Perbincangan siapakah yang Maha Bijaksana? Tuhan yang memiliki hikmah tersebut. Hikmah maknanya kebijaksanaan atau pengetahuan tersebut. Siapakah yang Maha Memberi, yang memurniakan keupayaan kepada manusia tersebut? Siapakah Raja yang memerintah di dunia ini, yang telah memerintahkan bukit bukau, pokok, batu dan lain-lain makhluk supaya tunduk di bawah telunjuk manusia? Siapa yang adakan benda itu? Maknanya bahan-bahan tadi, kayu, besi dan sebagainya, manusia ambil, manusia olah, manusia bentuk, dan tidak ada yang melawan dengan kehendak manusia. Siapa yang menyediakan itu semuanya? Yang menyediakan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah pengurus yang Maha Bijaksana yang mengimbangkan daya torakan yang membentuk daripada putaran bumi dan kekuatan tarikan dalam bumi? Siapa yang menyediakan bumi ini dengan putaran yang begitu kuat? Siapa yang adakan
ianya